بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والأولياء والصالحين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita diberi keizinan oleh Allah untuk kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah secara berjemaah dan berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, dilimpahi barakah, dilimpahi redha dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan para hadirin yang dirahmati Allah, kita sambung perbincangan hadis kursi dalam hadis yang ke-16, iaitu cinta Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mengikuti perbincangan daripada kitab ini berdasarkan huraian hadis kursi yang dibawa oleh pengarang kitab dalam kitab ini. Dan malam ini kita sambung berkaitan dengan orang-orang yang dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab ini huraiannya pertama sekali yang orang-orang yang dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan apa yang diungkapkan dalam Al-Quran, dan ada yang digariskan berdasarkan apa yang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ciri-ciri orang-orang yang dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah membicarakan berkaitan dengan hadis-hadis yang berkaitan dalam 9 hadis, iaitu yang pertama orang yang teliti dan tekun, yang kedua orang yang selalu memberi bantuan kepada orang yang malang, yang ketiga orang yang lemah lembut, yang keempat orang yang peramah, yang kelima orang yang taat, yang keenam orang yang mempunyai pekerjaan, yang ketujuh orang yang rendah hati, yang ke-8 orang yang selalu mengulangi doanya, dan yang ke-9 orang yang menunaikan fardu dan perkara sunat. Kita sambung perbincangan berkaitan dengan hadis orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang ke-10, iaitu orang yang mensyukuri nikmat. Orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Sesungguhnya kata Nabi SAW, Allah menyukai orang-orang yang memperlihatkan nikmatnya kepada hambanya. Misalnya nikmat ilmu yang diamalkan. Bukan kata diperlihatkan itu untuk menunjuk-nunjuk, untuk riak dan sebagainya dan seumpama dengannya. Tetapi adalah atas dasar untuk menggalakkan orang ramai melakukannya, ataupun untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana nikmat Allah Subhanahu wa taala ini banyak, terlalu banyak, tak mampu untuk kita kira. Sesungguhnya Allah cantik dan indah, menyukai keindahan dan menyukai nikmat yang diberikan kepada hamba-Nya untuk diperlihatkan, dan Dia tidak suka, yakni Allah Ta'ala murka kepada kesialan dan orang-orang sial atau berpura-pura sial. Jadi dalam perkara ini, orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka. Yang Allah Ta'ala sukanya ialah apabila seseorang itu mendapat nikmat, maka dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tanda mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala salah satunya berusaha melaksanakan segala perintah Allah, melaksanakan kerja-kerja yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, bersedekah dan memperbanyakkan amal-amal ibadah. Itu salah satu daripada tanda-tanda kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, kita juga kena faham bahawa selain daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala, di sana adanya ujian, yang mana peringkat yang paling tinggi sekali orang yang dapat menghadapi ujian, mereka mensyukuri dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala beri. Ujian kesusahan menyebabkan dia boleh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan dia boleh ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu salah satu daripada cara untuk seseorang itu mensyukuri juga terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Cuma dalam perbincangan kita ini, antara orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Yang ke-11, orang yang dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang istiqamah, dalam melaksanakan kerja-kerja amal-amal kebaikan. Istiqamah maknanya dia ini yakin sungguh dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang cemburu untuk menegakkan dan membela agamanya, bukan cemburu kerana buruk sangka tanpa ada kecurigaan atau keraguan. Maknanya Allah Ta'ala suka kepada orang-orang yang yakin sungguh dalam melaksanakan sesuatu kerja kebaikan. Yang penting kerja-kerja itu adalah berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Bukan kata nampak buat kebaikan tetapi sebenarnya keburukan, ataupun benda yang salah di sisi agama. Ada juga. Maknanya dia melaksanakan sesuatu kerja tanpa ilmu. Yang kita mahu ialah berdasarkan apa yang dikehendaki oleh syarak, berdasarkan syariat yang betul. Melaksanakan sesuatu amal dengan penuh keyakinan, dengan penuh yakin, dan dia berusaha untuk melakukannya dengan bersungguh-sungguh hasil daripada keyakinan dia itu. Itu antara orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-12, orang yang tidak banyak bercakap. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah menyukai jual beli yang mudah dan toleransi, dan pembayaran yang mudah serta toleransi. Maknanya orang yang memudahkan sesuatu urusan-urusan, memudahkan, tidak menyusahkan, tidak memayahkan sesuatu urusan.
Kalau sekiranya ada sedikit sebanyak, maka dia niat sedekah. Orang berniaga begitu. Kalau orang berniaga yang jenis yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ni dalam perniagaan mereka setiap jual beli, penjualannya dia akan niat ada sedekah dia. Maknanya kalau dia bagi sekilo, orang nak beli sekilo, ada lebih sikit. Ataupun kalau kita kata dia bagi tepat sekilo tapi harga dia bagi kurang sikit. Maknanya dalam jual beli dia itu ada sikap, sifat yang toleransi. Dalam percakapan pun begitu juga, dalam jual beli, dalam bermasyarakat, dalam berumah tangga, dalam berjiran dan sebagainya, adanya toleransi yang menyebabkan semua urusan itu boleh menjadi mudah dengan sebab seseorang itu beramal dengan perkara tersebut. Yang ke-13, orang yang penyantun. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah menyukai hamba-Nya yang mukmin, yang fakir tetapi sopan, menjaga harga diri dan mempunyai tanggungan. Maknanya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang menyantuni orang ramai. Ada tetamu mari, orang disambutnya dengan penuh penghormatan, dengan orang tua, dengan kanak-kanak, dengan orang sesama sebaya, dengan masyarakat, dengan jiran, dengan keluarga. Maknanya mereka ini seorang yang penyantun, yang sentiasa menghormati orang lain, yang sentiasa berusaha untuk menjaga harga dirinya dan juga harga diri orang lain, menjaga aib orang, sentiasa menyantuni masyarakat, keluarga dan sebagainya. Maknanya orang yang sangat menyayangi orang-orang lain dan juga menyantuni kita kata makhluk-makhluk Allah yang lain seperti binatang-binatang, ternakan dan sebagainya dengan sebaik-baiknya. Baik. Seterusnya, yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala suka dan sayang kepada wanita yang melahirkan anak. Kepada wanita yang melahirkan anak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wanita yang melahirkan anak lebih dicintai Allah daripada wanita yang cantik tetapi tidak melahirkan anak. Sesungguhnya aku bangga dengan umatku pada hari kiamat. Rasulullah SAW sebut, wanita yang melahirkan anak lebih Allah suka. Bukan kata orang yang tidak melahirkan anak Allah Ta'ala tidak suka 100%, tidak. Tetapi dia berusaha untuk melahirkan anak, itu pun satu ibadah juga. Dan kalau kita lihat dari sudut kelebihan seorang wanita ini sangat banyak. Wanita ini sangat mudah untuk masuk syurga, mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala sangat mudah. Dia taat kepada suami, dia menyediakan perkara yang diperlukan dalam keluarga untuk suami dan anak-anak, melahirkan anak, setiap urat yang dia rasa sakit, sendi, semuanya itu dirasai dengan sakit, payah, susah dan sebagainya, semua itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita orang lelaki tak rasa, tuan-tuan. Tak rasa, tak merasai melahirkan anak, sakit macam mana, susah macam mana, menanggung berat sehingga 9 bulan, kadang-kadang lebih dan sebagainya. Paksa, kalau tak boleh bersalin biasa, paksa bersalin dengan cara pembedahan. Kalau cara biasa pun sakit juga. Lepas bersalin kena tanggung lagi, menyusukan anak pula, rasa sakit lagi, kena berpantang lagi. Semua itu perkara yang mesti dilalui oleh seorang wanita yang bersalin. Sebab itulah orang yang bersalin ini, kalau sekiranya dia meninggal dunia, pahalanya besar. Pahalanya besar, dikategorikan sebagai syahid. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid, orang yang melahirkan anak ni.
Maknanya ganjaran dia besar. Allah Subhanahu wa taala sangat suka kepada wanita-wanita yang beriman, yang melahirkan anak, berbanding dengan wanita yang tidak melahirkan anak. Tetapi wanita ini sangat mudah untuk mendapat kasihan belas Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah. Baik. Yang ke-15, Allah Taala suka orang yang mengutamakan hal-hal yang utama, yang penting. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah menyukai urusan-urusan yang tinggi nilainya lagi mulia, dan tidak menyukai urusan yang hina dan rendah martabatnya. Maknanya dia mengutamakan perkara yang utama. Kalau dalam perjalanan masuk waktu solat, maka dia utamakan solat, itu lebih baik lagi. Dalam pekerjaan pun begitu juga. Kalau keperluan-keperluan yang mendesak, sekarang ni kita kata perlu kepada sumbangan untuk mangsa-mangsa banjir, maka dia utamakan keperluan tersebut bagi kepada mangsa-mangsa banjir. Bagi zakat pada mereka ke, bagi sumbangan kepada mereka, sumbangan tenaga, sumbangan wang ringgit, sumbangan barang-barang, keperluan dan sebagainya, meringankan beban mereka. Tambah-tambah kita dengar sahabat-sahabat kita yang menghadapi ujian ini, kadang-kadang 100% musnah harta benda mereka, termasuk rumah mereka, kereta mereka dan sebagainya. Jadi ini kita dapat lihat keutamaan kita pada hari ini. Nak bagi sumbangan baik, nak bagi pertolongan dan seumpama. Itu dari sudut kepentingan untuk memberi bantuan. Begitu juga dalam ibadah. Kita melihat apa yang lebih utama. Masuknya waktu solat fardu, maka kita mendirikan solat fardu. Walaupun kita buat kerja penting macam mana, kerja kita, mesyuarat kita penting macam mana, tetapi kita akan cari jalan untuk kita melaksanakan solat di awal waktu. Kalaupun tidak di awal waktu, tetapi janganlah sampai pertengahan waktu, ataupun janganlah sampai kita tergesa-gesa untuk mendirikan solat, tetapi kita laksanakanlah dengan tenang, berjemaah dan seumpama dengannya, mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam hal-hal lain, dalam kita membaca Al-Quran, dalam kita melaksanakan ibadah, dalam kerja-kerja amal, dalam keluarga kita, kita lihat mana yang lebih utama. Dalam masyarakat, kita lihat mana yang lebih utama. Kita sebagai jawatankuasa surau ataupun orang yang hadir selalu kepada surau masjid, mana yang lebih utama. Semua itu kalau kita lihat dan kita laksanakan perkara yang aulawiyat, maka ia merupakan satu ibadah antara benda yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-16, Allah Taala suka kepada orang yang memuji syukur kepadanya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah suka untuk dipuji. Bersyukur ini salah satu sebagaimana kita bincang tadi, orang yang mensyukuri nikmat Allah. Syukur dengan nikmat, bila dapat nikmat dia syukur, sujud syukur dia. Dia pun bagilah sumbangan, dia bagilah tingkatkan amal ibadah dia ke dan seumpama dengannya, tanda syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji tanda syukur pada Allah Subhanahu wa taala juga. Sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah suka untuk dipuji. Kita baca Al-Fatihah, ayat kedua daripada suratul Fatihah, kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, segala puji bagi Allah. Segala pujian hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut alhamdulillah, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memuji Allah dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allah Maha Besar. Itu lafaz-lafaz yang kita sebut selalu, semua itu adalah lafaz-lafaz memuji Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah. Kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW, pada mahsyar nanti, sebelum memulakan perbicaraan, Rasulullah SAW menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sebut,
ketika aku menghadap Allah Subhanahu wa taala, aku akan mengungkapkan kata-kata pujian kepada Allah yang tidak pernah disebut di dunia. Maknanya kalimah-kalimah muji Allah ni banyak. Kita pujilah, sebutlah alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lidah kita berzikir kepada Allah dengan puji-pujian, dengan menyebut kehebatan Allah, dengan menyebut kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan seumpama dengannya. Yang ke-17, Allah Taala suka pada orang yang mencintai anaknya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah menyukai kamu berlaku adil di antara sesama anak-anak kamu hingga mencium mesra. Maknanya dalam segenap perkara kita dengan anak-anak ini mesti adil. Mesti adil. Haram kita berak sebelah dalam mendidik anak-anak. Dalam kita kata mengurus keperluan anak-anak ke. Keperluan anak ini bukan kata barang-barang saja, bukan kata harta benda ataupun keperluan dari sudut benda-benda yang diperlukan oleh mereka untuk hidup. Bahkan lebih daripada itu yang disebut oleh Nabi SAW, kasih sayang. Kasih sayang kepada anak-anak. Kita tak boleh anak ni tak berapa sayang sangat, anak bongsu ni sayang lebih sikit. Kita kena bagi sama rata dari sudut luahan kasih sayang kita kepada mereka, pada anak-anak. Kepada anak-anak tak boleh nak membeza-bezakan kasih sayang untuk mereka. Begitu juga dalam hal-hal lain, kita tak boleh membeza-bezakan kurang sikit ni, yang ni lebih. Sengaja, bukan kata tak sengaja, dengan sengajanya kita buat begitu kepada anak-anak, itu dilarang. Bahkan orang yang mencintai anak-anak ini, maka mereka ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah sebut antaranya sesiapa yang mendidik anak perempuan sehingga menjadi anak yang baik, maka pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-18, Allah Taala suka kepada orang yang berakhlak tinggi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu indah, menyukai keindahan. Dia Maha Pemurah, menyukai kemurahan. Dia menyukai ketinggian akhlak budi pekerti dan tidak suka kepada akhlak yang rendah. Antara asbab musabbab mendapat seseorang itu dapat menarik rahmat Allah Subhanahu wa taala ialah berakhlak mulia. Dengan akhlak, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diajar, diberi contoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak yang mulia. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi masyarakat. Rasulullah berdepan dengan para sahabat, Rasulullah berdepan dengan masyarakat, Rasulullah berdepan dengan keluarga, Rasulullah SAW berdepan dengan orang-orang yang kenamaan, Rasulullah SAW berdepan dengan masyarakat dunia, masyarakat bukan Islam, Rasulullah berdepan dengan musuhnya, Rasulullah berdepan dengan orang-orang yang menghina Nabi SAW. Kalau kita lihat, akhlak yang terbaik adalah akhlak Nabi SAW. Dan para sahabat radhiyallahu anhum antara orang yang sangat menyukai ikut apa yang dibawa, yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita lihat sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita juga lihat sirah para sahabat radhiyallahu anhum. Karena mereka ini dari sudut akhlak mereka mengikuti sedaya upaya akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengikuti akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akhlak ini salah satu yang disebut antara asbab musabbab seseorang mendapat rahmat Allah sehingga dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat lihat di zaman dalam kisah-kisah sirah bagaimana seseorang itu berakhlak mulia, sehingga Allah Subhanahu wa taala menandanya orang ini adalah ahli syurga. Akhlak dia baik, kerana akhlak dia baik. Baik, seterusnya yang ke-19.
Orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang kuat imannya. Orang yang kuat imannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai daripada orang mukmin yang lemah, tetapi pada masing-masing ada kelebihannya. Maknanya Allah Taala suka, sangat sayang kepada orang mukmin yang kuat imannya. Kerana iman ni yazdad wa yanqus. Ada ketika graf dia naik, ada ketika graf dia turun. Tetapi kita sebagai orang yang beriman, yang berilmu, yang mengetahui perkara ini, hendaklah sentiasa berusaha untuk menjaga graf iman, kedudukan iman kita. Dengan sebab itulah pentingnya kita berada dalam majlis ilmu. Salah satu benda yang boleh memberi kekuatan, meningkatkan dan menambahkan iman kita ialah kita berada dalam majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu tidak sama duduk dalam majlis kedai kopi. Kalau duduk majlis kedai kopi kita bersembang tak tahu apa, apakah itu boleh meningkatkan iman? Sudah tentu tidak. Ataupun duduk dalam majlis-majlis yang maksiat, itu lagilah, itu boleh menurunkan graf iman kepada tahap yang sangat rendah. Kita nak jaga graf iman supaya berada pada tahap yang tinggi, salah satunya kita duduk dalam majlis-majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis zikir, malam Jumaat kita baca Yasin, ikut orang baca Yasin ramai-ramai. Baca surah Al-Kahfi malam Jumaat, ikut sama-sama. Selepas Isyak ada majlis baca surah Al-Mulk, kita sama-sama. Adanya majlis tahlil di rumah mana-mana, kita ikut pergi sama-sama. Jadi mana-mana majlis yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, majlis zikir ke, majlis tahlil ke, majlis mengatik ke orang Kelantan panggil, majlis baca Yasin ke, majlis baca Quran ke, majlis tilawah Al-Quran ke, majlis zikir seperti kita duduk sekarang ini, majlis ilmu terutamanya majlis ilmu, maka kita kena berada dalamnya. Selain daripada kita dapat mengetahui ilmu-ilmu ataupun menambah pengetahuan ataupun mengukuhkan pengetahuan kita pada ilmu berkaitan dengan agama, selain daripada itu kita kena yakin sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat kepada orang-orang yang berada dalam majlis ilmu. Walaupun dia mari ini bukan niat nak duduk dalam majlis ilmu, tapi kerana ada majlis ilmu dia duduk juga, dia pun dapat juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Majlis zikir, bukan kata dia mari niat nak mari duduk dalam majlis zikir, kebetulan ada, dia pun ikut juga. Ataupun kerana dia nak tunggu orang lain tu ada dalam majlis zikir, maka dia duduk dalam majlis zikir juga, maka dia akan dapat juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu kemuliaan majlis zikir yang menyebabkan kita ini boleh menguatkan iman, kerana asbab musabab itu penting. Bila kita duduk dalam majlis ilmu, kita dengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, apa yang disebut oleh ulama berdasarkan hadis, berdasarkan Al-Quran, kita dengar, kita pakai ambil perhatian, maka sudah tentu di situ kita akan dapat pengetahuan dan kita akan mendapat motivasi untuk menguatkan iman kita dalam diri kita. Jadi orang yang kuat imannya Allah Ta'ala suka. Yang ke-20, banyak lagi, orang yang pemaaf. Allah Ta'ala suka kepada orang yang pemaaf. Sesungguhnya Allah itu pemaaf, dia suka memaafkan. Allah ni pemaaf. Allah ini maha pemaaf. Hamba dia minta maaf, Allah Ta'ala nak bagi kemaafan. Asal hamba dia nak minta, Allah Ta'ala nak bagi. Itu disebut sebagai maha pemaaf. Kita makhluk manusia ni, kadang-kadang ego kita, orang nak mari minta maaf pun, aku tak akan maaf kepada kamu. Maknanya tu kita makhluk kita biasa. Sikap kita, sikap makhluk Allah Subhanahu wa taala lemah. Kadang-kadang terlalu terguris, terlalu nak marah sangat,
dah sebut awal-awal, mu minta maaf lah dengan aku tak akan maaf. Sebut awal-awal. Tapi bila dengar balik tazkirah, bila dengar balik ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, bila kembali semula kepada Allah, Allah ni hamba dia banyak buat salah kepada dia. Hamba dia banyak lupa kepada dia. Tapi hamba dia yang banyak lupa pada dia, minta maaf, Allah Ta'ala maaf. Kita ni sikit je. Hamba Allah buat pada hamba Allah yang lain. Bukannya banyak. Seorang tu je tak nak maaf. Maka lemahlah kita. Lemahlah kita. Bila dengar benda-benda begini, orang-orang yang tidak suka maaf tu, maka dia akan berusaha untuk memaafkan. Sebagaimana sahabat Nabi SAW, sahabat Nabi yang disebut oleh Nabi sebagai ahli syurga. Amalan dia antaranya, kata beliau radhiyallahu anhu, sebelum tidur dia akan memaafkan semua kesalahan-kesalahan orang lain kepada dia. Dia akan maafkan semua. Sebelum tidur dia akan maaf. Dia niat dah. Apa-apa orang yang buat silap pada dia, dia maafkan semua. Maknanya tak ada masalah. Tidur dalam keadaan tenang. Tak ada rasa nak marah kepada siapa-siapa. Jadi orang yang pemaaf, Allah Ta'ala suka. Yang ke-21, orang yang kekal dalam kebiasaannya yang baik. Kata Nabi SAW, amal perbuatan yang disukai Allah ialah yang kekal dilakukan meskipun sedikit. Meskipun sedikit. Istiqamah dia dalam kerja-kerja kebaikan. Walaupun apa yang dia buat tu tak banyak. Apa yang dia buat? Setiap hari dia bagi sumbangan RM1. RM1. Kepada siapa? Tak kira lah. Kepada surau ke, kepada mana-mana. Banyak tuan-tuan. Mungkin dekat surau ni pun ada yang buat macam tu. Dekat mana-mana saya tengok ada, kita tengok dalam akaun nama tak ada, tapi setiap hari dia masukkan RM1. Dia buat, sekarang ni boleh buat auto debit kan. Maknanya dia buatlah, dia daftar dengan bank, RM5 setiap hari akan keluar daripada akaun pergi untuk kebajikan, untuk sumbangan akaun tertentu yang dia tetapkan. Ada tuan-tuan. Sangat mudah sekarang ni. Ada buat bulanan buat setiap bulan. Tak banyak, RM10 setiap bulan. Kemampuan kita. Tapi istiqamah. Nak memudahkan kita istiqamah sekarang ni, buat potongan bank terus. Lagi mudah. Sekarang ni dah susah juga nak istiqamah. Kadang-kadang lupa nak masuk. Kadang-kadang mari surau cepat-cepat, nak cepat-cepat. Tengok-tengok tak ada duit dah. Nak masuk dah tabung tak boleh dah. Dah gitu lah. Jadi caranya kita buat auto debit. Bagi dekat surau ni berapa? RM10 sebulan. Cukup. Kita mampu setakat tu. Tapi kalau mampu banyak, bagilah banyak. 100 sebulan. Auto debit masuk. Kita tak ingat dah. Kita tak tahu dah. Asal tengok akaun, masuk, alhamdulillah. Cukup. Cukup. Ada orang tengok tak masuk. Dia pun cover balik. Tapi biasa auto debit masuklah. Itu salah satu. Maknanya istiqamah. Itu dari sudut sumbangan. Dari sudut ibadah kita begitu juga. Apa yang kita nak buat? Kita tak mampu nak solat tahajud malam, bangun malam, sampai bekok-bekok kaki. Tak mampu. Kalau mampu pun bangun kencing sahaja. Bangun buang air. Itu pun bangun teringat hadis Nabi SAW tentang zikir orang yang bangun malam. Kita pun zikir, alhamdulillah, Allahu Akbar, zikir. Lepas tu tidur balik. Setakat tu kita mampu. Apa yang kita boleh buat? Apa yang kita boleh buat? Sedikit. Wa in qallah. Istiqamah kita walaupun sedikit dengan amal kebaikan. Jangan pula semayang fardu tu sedikit-sedikit sudahlah. Tu fardu tuan-tuan. Jangan pula fardu ni sedikit-sedikit sebab kita yang penting istiqamah. Semayang apa? Semayang subuh je. Yang empat lagi tak payah. Tu tak kena. Maknanya semayang benda wajib lain kita kena buat. Manakala amalan selepas daripada itu, kita carilah amalan yang mampu kita buat secara kekal.
Yang tak kekal, yang agak-agak besar sikit, jangan tinggal terus. Buat juga, tapi jangan-jangan. Begitu. Kalau boleh buat semua, buat. Mengikut kemampuan kita. Baik. Yang ke-22, orang yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang suka memberi nasihat. Orang yang suka memberi nasihat. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling disukai Allah ialah yang banyak memberikan nasihat pada hamba-hambanya yang lain. Ni benda-benda begini ni payah sekarang ni. Tamu-tamu akhir zaman. Kadang-kadang kita nasihat benda baik, yang kita dapat penampar, maki hamun, kena marah, kena ludah, kena balas balik dengan kata-kata yang kesat. Jadi benda-benda begini ni banyak berlaku, menyebabkan kadang-kadang rasa payah nak bagi nasihat pada orang ni. Macam mana kita nak bagi? Kita sebagai adanya jawatan surau masjid, maka kita boleh buat cara begini. Cara adanya tazkirah, adanya kuliah, adanya ceramah, perbanyakkan benda-benda begini. Lepas asar ataupun kalau tidak ada tazkirah, tak ada kuliah, buka buku tazkirah. Kalau di Indonesia tu di mana, dekat Hamka ke, dia buat kultum, kuliah 7 minit. Setiap kali lepas solat dia buat. Tu kata-kata nasihat yang boleh diambil peranan oleh jawatankuasa masjid dan surau untuk diperbanyakkan kata-kata nasihat. Selain daripada kita sebagai individu yang mampu, kita buat. Tak mampu, kita hanya sebagaimana disebut oleh Nabi SAW, membenci dalam hati. Yang ada autoriti, ambil tindakan. Kita tak ada autoriti, kita ada lidah, kita bercakap. Setakat kemampuan yang kita boleh. Nasihat orang sekarang ni siapa bergaduh. Sebagaimana yang berlaku buli, kes buli. Kenapa? Kena buli. Kerana nasihat jangan tengok video lucah. Buli secara berjemaah. Seorang kena yang pukul ramai-ramai. Sebab apa? Nasihat benda tu. Daripada kecil sudah pun terasa perbuatan itu menakutkan. Apa dia? Menasihati orang. Menasihati orang. Nasihat pada orang. Kadang-kadang jiran kita nasihat. Bukan kata tak baik, nasihat dengan cara berhalus. Kena marah juga. Tak tegur siapa. Sebulan, 2 bulan, setahun sampai mati. Tak tegur sebab satu nasihat saja. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala suka kepada orang yang memberi nasihat. Memberi nasihat. Tetapi bila kita tidak mampu, maka kita buatlah setakat yang kita mampu. Kadang-kadang kita tak boleh straight to the forward. Maknanya kita kena ada cara-cara dia. Cara-cara dia. Kita cari orang lain. Kita tak mampu, cari siapa-siapa yang boleh bagi nasihat. Dengan kata-kata yang boleh menarik dan dia pun tak marah. Itu pun cara-cara, makna uslub dalam kita memberi nasihat pada seseorang. Baik, seterusnya yang ke-23, Allah Ta'ala suka orang yang suka berbuat kebajikan. Berbuat kebajikan. Sesungguhnya hamba-hamba yang paling disukai Allah ialah orang yang suka kepada kebajikan dan suka melakukan kebajikan. Suka buat kebajikan. Tak mampu dengan wang ringgit, tenaga. Tak mampu dengan tenaga, kata-kata. Tak mampu dengan kata-kata, bagi sokongan. Dengan sedaya yang ada. Kebajikan ini banyak. Kita nak buat kebajikan. Kita senyum, itu pun sedekah. Kita tengok ada halangan di atas jalan, kita alihkan, pun sedekah juga. Kebajikan juga. Kita melaksanakan ibadah berdasarkan apa yang Allah Ta'ala suruh, itu pun kebajikan juga. Jadi Allah Ta'ala suka kepada orang-orang yang berbuat kebajikan dan suka melakukan kebajikan. Suka je dia. Ada apa-apa yang boleh memberi kebaikan, dia buat.
Dia buat, berusaha dia buat, sedikit sebanyak buat. Yang ke-24, Allah Ta'ala suka kepada penguasa yang adil. Sesungguhnya orang yang paling disukai Allah pada hari kiamat dan yang dekat kedudukannya pada Allah ialah raja ataupun penguasa yang adil. Dan orang yang sangat dibenci Allah dan jauh kedudukan darinya ialah penguasa yang zalim, yang suka menganiayai rakyat. Jadi penguasa yang adil. Ini hukum pada penguasa. Penguasa, orang yang mempunyai kuasa, pemimpin, mempunyai autoriti. Mereka ini apabila melakukan keadilan, maka Allah Ta'ala suka kepada mereka. Kalau mereka buat benda-benda yang tidak adil, yang menganiayai rakyat, maka mereka ini Allah Ta'ala murka. Kerana mereka ini memimpin orang ramai, memimpin rakyat. Kalau sekiranya dilakukan perkara-perkara yang baik kepada rakyat, sudah tentu Allah Ta'ala suka. Kalau buat perkara yang tidak disukai oleh rakyat, maknanya menganiayai dan menzalimi rakyat, maka sudah tentu Allah Ta'ala sangat murka kepada pemimpin begini. Seterusnya yang ke-25, Allah Ta'ala suka kepada nama yang baik. Sesungguhnya nama-nama yang disukai Allah ialah Abdullah dan Abdul Rahman. Itu antara nama-nama yang baik. Yang baik yang kita bagi nama kepada anak-anak kita, ataupun ibu ayah kita bagi nama kepada kita. Jadi orang-orang yang berilmu, dia akan cari nama-nama yang baik untuk diberi kepada anak-anak yang ada ilmu, yang mengetahui perkara-perkara begini. Kerana nama-nama ini, nama itulah akan dipanggil di akhirat nanti. Nama itulah akan diguna pakai. Sebab tu nama-nama yang pelik-pelik, yang mempunyai maksud-maksud yang tidak baik, maka kita tidak dibenarkan untuk bagi letak nama kepada anak-anak begitu. Tapi kalau nama itu dengan maksud yang baik, daripada bahasa mana sekalipun, tak ada masalah. Orang bukan Islam, memeluk agama Islam, dia tak nak tukar nama dia, tengok nama apa dia. Kalau nama tu nama tak baik, sebaik kena tukarlah. Tapi kalau nama tu dengan maksud yang baik, kekalkan nama dia. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bila beriman kepada Allah, memeluk agama Islam dengan Nabi SAW, Rasulullah tukar nama dia. Abdul Rahman, setengah ulama sebut Abdullah, setengah sahabat panggil Abdullah ataupun Abdul Rahman. Rasulullah tukar kepada Abdul Rahman, setengah kata Abdullah, Rasulullah tukar. Asal nama dia Abdus Syamsi, hamba matahari. Bila memeluk agama Islam, Rasulullah pun tukar nama kepada Abdul Rahman ataupun Abdullah. Rasulullah tukar nama. Dan dia digelar sebagai Abu Hurairah kerana dia ni sangat sayang kepada kucing. Abu Hurairah. Seterusnya, orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang sembahyang, yang berbakti kepada orang tua dan orang yang berjihad. Perbuatan yang paling disukai Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah sembahyang pada waktunya, kemudian berbakti kepada ibu bapa, kemudian berjihad fi sabilillah, pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Masuk waktu. Masuk dah. Tak bunyi. Dah masuk dah. Kalau masuk kita berhentilah setakat ni. InsyaAllah kita akan sambung pada perkara yang ke-26. Orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang sembahyang, berbakti kepada orang tua dan yang berjihad. Dalam tajuk yang sama, insya-Allah, golongan yang dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa perkara yang digariskan oleh pengarang kitab rahimahullah kaitan dengan orang-orang yang dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم